Assalamualaikum, hai. Nama aku Amir Arsad. Selamat datang ke Shift Malam. Hai, nama aku Amir Arsad. Mungkin ada antara korang yang mengenali aku, dan kepada korang yang tak pernah mengenali aku adalah seorang traveller, aku adalah cyclist dan juga aku adalah seorang content creator di YouTube dan juga di Facebook. Aku ada channel YouTube dan juga Facebook page aku sendiri iaitu Amir Arsad, dan aku banyak buat konten-konten pasal travel. Aku travel ke luar negara, cycling di luar negara dan camping di luar negara. Banyak soalan orang tanya kat aku lah. Mereka nak tahu sama ada aku pernah mengalami pengalaman misteri, mistik ataupun menerima gangguan sewaktu aku travel di luar sana. Dan soalan yang paling popular, Hafizuddin Muhammad Noor tak takut camping sorang-sorang kat Korea ke tu? Arafika Ashraf, aku cuma nak tanya bro, tidur malam-malam dan kemah tak pernah dengar bunyi pelik-pelik kat sana? Ke Korea tak ada hantu? Kali ni aku nak react kepada video yang dihasilkan oleh Laparpo Production. Aku sebenarnya dah lama follow Laparpo Production ni, terutamanya kepada review-review restoran dan kedai makan. Aku pun pernah tengok beberapa video mereka dalam segmen Nina Bobo, di mana mereka pergi ke tempat-tempat yang agak keras tu untuk mencari sesuatu. Dan yang video kali ni aku belum pernah tengok lagi. So, jom kita saksikan sama-sama. Ui, tu dia. Nina Bobo is back. Yes. Assalamualaikum semua. Laparpo Nina Bobo. Setelah kita berhenti rehat untuk beberapa minggu, baru-baru ni seperti yang tahu kita pergi ke satu tempat di sekolah Cina di Pulau Pinang. Tempat tu gagal untuk kita shoot disebabkan masalah-masalah tertentu, dan alhamdulillah malam ni saya Abu Mamu masih sekali lagi bersama dengan anda dalam Nina Bobo untuk episod yang terbaru, iaitu kami berada di Ipoh, Perak. Abu ni terkenal melalui Raja Lawak. Tapi bila dia buat benda-benda paranormal activity macam ni, aku tak tahu aku boleh dapat mood seram tu ke tak. Biasa tuan perempuan. Tengok dia pun aku dah rasa kelakar. Tunggu Fitri. Di Tasik Cermin di Ipoh, Perak. Tasik Cermin, Ipoh, Perak. Sabar sikit pasal Tasik Cermin ni, yang dikatakan Tasik Cermin ni adalah satu perkampungan bunian lah kat sini. Bukan satu, tapi ada perkampungan banyak bunian. Perkampungan bunian di sini lah. So tak silap saya, kawasan ni pun mereka kata dia berhampiran dengan meremang kawasan bulu yang roma aku. viral satu Malaysia, kes kehilangan acap tu. Oh, ini kat tempat Berdekatan acap juga hilang dengan tu. kawasan. Ini kalau masa travel ni, kalau aku jumpa rumah macam gini, ini macam satu jackpot lah. At least kita ada tempat berteduh, walaupun rumah tu rumah usang, rumah yang agak menyeramkan, tapi bagi aku rasa macam satu nikmat, sebab tempat tu adalah tempat yang kita orang boleh berteduh. Pukul 1 pagi. Sekarang ni pun kita rekod video ni sekarang pun pukul 1 pagi juga. Oi, berani betul dia orang nyari-nyari benda macam ni kan. Ui, bapak dia apa ni, terkejut siut aku. Apa lipas? Tak sabar. Gua apa ni, macam gua orang buat, macam bekas lombong. Sebab gua dia tu macam bentuk petak. Macam memang orang buat, orang gali. Habis. Aku rasa Tasik Cermin ni pernah viral dulu tau. Dia macam tempat yang paling cantik lah. Sebab bagi saya, Tasik Cermin ni pun ada beberapa tempat yang famous dekat dunia ni. Sebagai contoh, aku rasa kat Bolivia pun ada Tasik Cermin. Dan diorang ambil contoh macam Bolivia tu, jadikan Tasik Cermin dekat Perak ni sama macam dekat Bolivia. Aku rasa kat Bolivia, aku ingat lupa. Tapi aku rasa kat Bolivia. Ansaitir atas tu. Okey, adik. Okey. Tu butang tu. Mana ada? Apa benda tu? Nampak? Apa benda yang dia nampak ni? Orang bunian suka lelaki yang pakai spek.
Ketiga. Kejap ni. Mana best kan? Aku pakai lens ni. Tak, aku memang tak pernah best kan. Ada orang tengok kita. Ya. Berada di dalam lorong gua tu kan. Macam saya nak keluar balik. Berapa orang dia ni? Macam 1, ada 2, orang 3, tengok, 4. tak tahu. Termasuk cameraman mungkin 5 orang. Saya kita pergi main elok jatuh ni. Oh, dia nak tinggal one of them dekat Macam satu situ lighting dan tripod. untuk uji keberanian dia. Kami seperti dijanjikan, ini ialah turn Jarvis untuk diuji nyali. So Jarvis akan bawa seorang di sini, betul-betul di paling hujung JT Tasik Cermin ni. Di belakang ni kalau dapat lihat, memang Tasik tempat-tempat yang sangat dalam dan situ ialah gunung-gunung lah yang berkepung dengan gunung. Gelap nampak. Jarvis, are you ready? Boleh. Okay. Muka cuak berada ni. Dalam beg tu. Bag ni lah. Ada Bible. Ada Bible. Aku rasa tak lagi aku buka baca. Okey, ada petua orang Cina kata. Ni orang putih petua orang Cina. Ui, dia nampak lagi ke? Bunyian objek besar yang jatuh. Petua orang Cina kata. Ni orang putih petua orang Cina. Aku rasa ni batu jatuh tau. Sebab dia kat kawasan gua. Dan aku pernah camping kat kawasan gua dan kat situ ada sungai. Bila malam-malam, kau akan dengar bunyi batu jatuh dari atas. Dia ni macam natural tau. Natural. Memang natural batu-batu akan jatuh. Daripada saiz yang kecil-kecil sehingga ke saiz yang besar-besar. Memang aku pernah bermalam kat tempat yang jenis macam ini. Ada gua, ada bukit yang sangat tinggi macam ni. Dan ada sungai. Jadi bila malam tu, Aku rasa macam memang akan dengar bunyi batu jatuh. Tapi tadi saya nampak yang berkocok kat sini. Betul ya? Sini jatuh kan. Atas ni semua. Tengok lah dia batu yang jenis macam ni. Dia sebenarnya bukannya batu-batu yang keras. Dia macam dia bayi dah lu. batu tu, batu yang jenis macam tanah. Habis ke ni? Kami baru duduk tengah sembang sekarang ni. Kami baru duduk tengah sembang sekarang ni dan ada Okey, habis. benda yang besar jatuh. Apa benda? Cabi bangun mesti sebab cancel boleh cancel. Takkan aku nak duduk soal sana. Boleh. Oh, brother ni dah cuak dah. Si Jarvis ni, dia dah cuak dah tu. Kita teruskan. Tak apa, relax kawan-kawan. Kita teruskan pacak break. Tripod lampu habis. Okey. Aku sambung tadi sikit ada petua Oh, orang muka Cina. dah seram dah brother tu. Kita tak nak nampak hantu pada hari tu. Nak makan daging khinzir, daging babi. Orang Cina kata betul ya betul tu. Betul. So ada makan hari ni? Saya ni lupa. Lupa makan. Selalu saya standby hari ni lupa. Tungku yang makan tadi. Lagi satu betul sing shou. Cakap pandai. Tadi lari terawal. Kejut. Okey, Jarvis pulang. Okey, ini tempat dia. Waktu siang nampak macam ni lah. Jarvis sana okey kata. Okey lah, tapi ada gangguan lah sikit. Gangguan hang boleh tahan ke tak tu? Tak boleh lah, ni biasa tak ada apa. Boleh lagi. Tak ada Oh, masalah. boleh relax lagi brother. Okay, kalau boleh hang relax dulu, okey? Nanti apa-apa Roger. Okey. Jarvis dah mula lalui beberapa gangguan. Tapi aku rasa sini pun gangguan juga. Kalau apa perasan, daripada 20 minit kita duduk sini, bunyi binatang ni semakin lama semakin kuat. Kita nak bercakap, dia pun nak bercakap. So, siapa nak dengar sekarang ni? Aku nak cakap ke kata tu nak cakap? Bagi audio dia. Oh, sudah dia nampak apa tu? Ni teruk sikit bos. Apa jadi? Teruskan ni bos. Pasal apa yang teruk? Ada benda panggil aku. Dia Dia panggil nama Chinese saya. Tapi bukan nama Jarvis tau. Dia nama Chinese saya. okey lah ni hang boleh tahan ke tak boleh tahan? Boleh tahan tak boleh tahan tu? Saya gerak dulu dia.
Relax lu, tahan lu, relax lu. Suruh tahan lagi. Teruk ni bos. 10 minit tahan. Oi, gigil member tu. Boleh lagi pula 10 minit lagi. Oh, gangguan apa pula ni? Apa tu? Toki ni apa tu? Macam ada orang duduk jumpa kontak kan? Dia static kau kan? Dia macam ada orang sedang kontak sedang aku tak tekan apa, Jarvis tak tekan apa. Saya Di rasa, Jarvis punya di kontak ha? saya rasa benda ni macam kena dengan teori Abang Zam Extreme pernah cakap sebab benda ni dia energy kan. Energy kuat. Mungkin dia boleh ganggu frekuensi. Ya. Jadi mungkin sayang weh tak roll tadi weh. Real weh. Dia benda tu. Suluh Sat. Kat situ kan? Tak nampak? Ada benda terjun dekat situ. Lampu ni besar. Apa benda terjun kat situ? Tak tahu apa dia punya logik ataupun relevan. Di sini tak ada frekuensi, gua rasa tak ada orang yang dekat sini. Dan sejurus daripada walkie-talkie tu bunyi syuk, ada benda yang terjun. Dia dengar macam orang terjun mandi betul tak? Pelebu. Real. Okey Jarvis, apa yang jadi pasal bunyi dia sini? Time duk tengok ni lepas kontak dengan bos, kata ni saya tak boleh tahan dah. Pang, bumbung ni ada something jatuh atas bumbung ni. Ada benda jatuh kat atas bumbung. Jatuh atas bumbung. Bumbung atas lampu ni? Atas lampu ni. Ya, bumbung ni kan? Di sini tak ada Tak tahu pokok dia tau. ada- Tak ada pokok tau. tak ada apa. Tuan-tuan, tak ada pokok. Langsung tak ada pokok kedai ni. So takkan benda jatuh dalam pokok macam situ. Benda apa tu? Benda agak-agak. Benda yang besar kecil. Besar. Tak tahu besar kecil lah, tapi kuat lah sebab saya duduk bawah tengah-tengah, cun-cun bawah bumbung ni. Dia pam, aku tengok atas, lepas tu ada bunyi air kat tepi ni. Macam ada benda jatuh kat air ni. Dari Benda tu jatuh atas bumbung, lepas tu jatuh atas air. Thank you semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, habis. So, berdasarkan dari video apa yang aku tengok ni, ini berdasarkan logik aku dan juga pengalaman aku yang pernah travel, dan aku pernah bercamping kat tempat yang sama macam Tasik Cermin ni, di mana tempat tu ada batu atau gunung yang tinggi, yang tegak macam dekat Tasik Cermin ni. Dia macam batu lah, batu yang tegak. Dan di sebelah dia ada sungai. Dan apabila waktu malam, kita akan dengar bunyi batu jatuh. Ini secara normal benda ni akan normal berlaku kepada bukit-bukit yang macam gini lah. Dia akan secara natural, batu-batu akan jatuh, terhakis dan akan masuk ke dalam sungai. So mungkinlah, ini aku punya pandangan, mungkin bunyi-bunyi yang mereka dengar tu adalah batu-batu besar yang jatuh ke dalam sungai. Sebab dulu masa aku camping, ini dekat China berlaku. Aku tidur kat kawasan yang lebih kurang sama macam ini. Waktu malam memang akan dengar bunyi batu jatuh tau. Bila batu jatuh tu bunyi dia macam bunyi guruh. Guk 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 guk, dan dia akan jatuh kat dalam air macam orang terjun. Memang bunyi sama macam orang terjun. Insting setiap manusia dia normal. Orang nak discover something yang baru. Macam contoh aku travel, aku nak discover something baru, aku nak tengok tempat baru, nak mengenali benda baru. Dan minat orang ni berbeza-beza. Macam aku minat travel, aku suka discover culture, aku suka discover tempat. Tapi kalau orang yang minat kepada aktiviti paranormal ni, sudah tentulah itu minat mereka untuk discover something yang orang lain tak nak discover. Itu dia punya minat lah. So far, alhamdulillah lah, aku tak pernah terfikir pun atau tak pernah ada satu memori atau pengalaman diganggu oleh makhluk halus dan sebagainya lah. Alhamdulillah, sebab mungkin satu, bila kita travel ni kita terlalu fokus dengan perjalanan kita.
Jadi fikiran kita ni sentiasa fikir tentang perjalanan. Kita tak fikir tentang benda-benda lain pun. Aku punya interest bukan mencari kepada benda-benda yang macam itu. Tapi kalau macam aku nak tahu story tentang benda-benda mistik daripada budaya lain, contoh sebagai contohlah, budaya lain ada mengamalkan ilmu hitam ke, just untuk sebagai knowledge aku, untuk aku tahu tentang budaya orang lain. Sebab aku travel ni pun sebab aku nak tahu budaya orang lain, cara hidup orang lain, berkenalan dengan orang lain daripada negara lain dan bangsa lain. Dan mungkin ada culture mereka yang mempercayai kuasa gaib, mengamalkan ilmu hitam dan sebagainya. Benda-benda macam itu aku berminat untuk ambil tahu. Tapi untuk aku pergi ke tempat-tempat yang berhantu, haunted ke apa ni, mungkin tak lah. Alright, terima kasih kerana sudi menonton. Kalau korang suka dengan konten-konten paranormal atau cerita-cerita seram, boleh subscribe kepada channel ini, iaitu channel Shift Malam. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten travel around the world, bolehlah subscribe di YouTube channel aku. Link ada di bahagian bawah. Terima kasih dan Assalamualaikum.